Bismillahirrahmanirrahim. Wa wuqu'u ma yaqa'u min dhalik lil bashari ghaliban, terjadinya apa yang kita sebut di atas itu untuk manusia pada biasanya, innama huwa min ghairi qasdin wala qudratin alaihi. Dia berlaku tanpa niat dan tanpa menguasainya. Mana terjadi dengan begitulah. Wa innama takunu nafsu mutashawwiqah lidzalika syai' fayaqa'u laha bitilka al-lahmati fi an-nawmi li'annaha taqsudu ila dzalika fatarahu. Terpaksa cepat sikit lagi, takut sikit doa baca. Maknanya dia kata sebaliknya ia terjadi kerana jiwa manusia itu mutasyawwiqah, rindukan kepada benda itu, benda yang terjadi itu. Maka berlakulah lintasan lamhah dalam doa kita kan, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama atau lamhah, lintasan fi naumi, dalam tidur, li'annaha taqsudu ila dzalika fatarahu, karena dia berniat untuk melihat itu maka dia pun dapat melihat. Ini pandangan dia nah. Wa qad waqa'a fi kitabil ghayah, dalam kitab al-ghayah ada disebut, dalam kitab lain juga wa ghairihi min kutubi ahli riyadhiyat, daripada kitab-kitab orang sepatutnya riyadhiyat ni matematik kan, zikru asma'in tuzkaru indan naumi, ada disebut nama-nama yang apabila disebut masa nak tidur, fatakunu anha ar-ru'ya bima yatashawwafu ilaihi, maka akan terjadilah mimpi mengenai atau dalam bentuk apa yang dia duk nampak-nampak. Dia duk nampak macam ni. Misalnya dia ingat kaya dia. Lepas ayah saya mati tu, dia pun tahu tiap-tiap malam mimpi jumpa. Sampai saya tanya tak ayah ni, macam mana, tanya Tok Tua, macam mana mimpi jumpa ayah semua? Dia kata tak masalah lah. Saya takut ayah ni susah semua sekali. Wa yusammunaha al-halumiyah. Benda ni yang terjadi ni dia panggil al-halumiyah. Al-halumiyah ni macam al-halmu tu apa tu mimpi, dreaming macam aja macam Inggeris mana. Wa dzakara minha maslamah ada sebut dalam kitab al-ghayah halumatan, satu halumah, satu macam mekanisme mimpi itulah. Samaha halumat at-tabai at-tam, satu halumah yang secara tabiinya berlaku dan sempurna. Wa huwa an yuqala inda an-naumi ba'da faraghi sirri wa sihhati tawajjuh, iaitu bila kita nak tidur, sesudah kita mengosongkan perasaan dan fokus betul-betul, hadil kalimat al-ajamiyah. Dia Ibn Khaldun percaya juga untuk umum ni. Jadi perkataan-perkataan ni yang boleh menyebab kita mimpi. Nampak Syekh Farid malam kali kena baca ni Dia kata tamaghas ba'dan bisawad wa ghadas nufna ghadis. Tak tahu apa lagi ni. Itu kali bahasa mana, tak tahu bahasa yang ambil di mana. Bahasa Bomo lah ni. Wa yadhkuru hajatahu, maka lepas baca perkataan-perkataan ini dia sebut hajat dia. Fa innahu yaral kashfa amma yas'alu anhu fi naumi, maka akan keluarlah dalam mimpi dia. Ini pun satu aspek yang saya sebelum baca ni tak jangka, aspek yang ada dalam kefahaman Ibn Khaldun. Maknanya ini kepahaman soal kejiwaan semata-mata. Wa hukiya anna rajulan fa'ala dhalika ba'da riyadati layalin fi ma'kalihi wa dhakarahu. Fatamathala lahu syakhsun yaqul lahu. Dia kata ada diceritakan seorang tu sesudah dia buat mental exercise sebagainya, layar di kemudian lahirlah dalam tidur dia tu seorang yang berkata, ana tabba'u katam, saya
adalah orang yang mengikut kamu sepenuhnya, fasa'alahu wa khabarahu amma kana yatashawwafu ilaihi. Maka dia tanya dan dia ceritalah apa yang dia duk nampak-nampak tu. Mana dia bermimpi benda tu. Ni cuba campur dengan Freud punya lah. Wa qad waqa'a li, ini pengalaman dia sendiri. Telah terjadi pada saya sendiri. Bihad wa qad waqa'a li ana bihadhil asma' mara'in ajibah. Ada benda-benda yang rasa flat sikitlah, kejadian yang flat. Wa tala'tu biha ala umurin kuntu atashawwafu 'alaiha min ahwali. Maka saya boleh tengok benda-benda yang saya tergambar-gambar nak tengok tu ada lahir dalam mimpi itu. Walaysa dzalika bidalilin ala anna al-qasda lirru'ya yuhdithuha. Tapi ini tidak menjadi suatu bukti bahawa niat itu, niat untuk mendapat mimpi itu dia boleh melahirkan mimpi. Wa innama hadhil halumat tahdutsu isti'dadan fin nafsi liwuqu'ir ru'ya. Dia kata kerana ada halumat ini yang merupakan halumat ini yang terjadi halumat ini sebagai satu persediaan dalam diri manusia untuk melahirkan mimpi itu. Fa idza qawiya al-isti'dad kana aqrabu ila husuli ma yasta'addu lahu. Bila kuat persediaan itu, maka lebih dekat kepada berhasilnya apa yang dia bersedia menyediakan diri untuk dia menerima mimpi itu. Wali syakhsi an yaf'ala min al-isti'dad ma ahabba. Dan setiap orang itu mampu melakukan persediaan untuk apa yang dia suka. Wala yakunu dalilan ala iqa'il musta'id lahu. Ini dia punya alasan. Dan tidak semestinya benda ni menjadi dalil bahawa apa yang dia nak tengok, nak dengar, nak mengalami itu berlaku kerana adanya niat tadi. Fal qudratu 'ala al-isti'dad ghairu al-qudratu 'ala syai'. Ini alasan mantik dia lah. Maka kebolehan untuk bersedia berhadapan dengan suatu peristiwa ataupun berhadapan dengan suatu kejadian itu bukan berarti kekuatan untuk melahirkan sesuatu itu. Fa'alam dzalika wa tadabbirhu fi ma tajidu min amsalihi wallahu hakimul khabir. Tahuilah. Jadi sini ini Azam ada perkara bangkit sini apa ni? Ustaz Kamil ni kena unmute. Cakap kan? Oh, nak Saya nak bagi satu pengalaman saya lah. Oh, ada pengalaman macam Ibn Khaldun juga? Ada. Okey. Apa ni ya? Tahun 1976, waktu di Mesir. Pada malam Jumaat. Jadi belum tidur untuk baca Yasin apa dah. Dalam pukul 3, pukul 4 lah. Tengok jam lepas tu. Saya mimpi berjumpa ibu di padang mahsyar. Ibu Ngemak kita Mak Zahra. Jadi suasana pada mahsyar tu, kita cari ibu kita lah. Begitulah. Dan sampai sekarang pun mimpi tu saya ingat. Tapi tak berulang. Mana mimpi? Dia tak berulang. Ingat. Tak berulang. Sekali tu lah. Memberi kita sedar tengok pukul 3 kata mimpi. Malam Jumaat pula. Baca Yasin. Jadi suasana tu sampai sekarang pun ternampak mimpi tu. Oh. Mimpi siapa cari masyarakat. Dia ke cari, kita cari. Kita cari ibu lah. Okey lah. Kita ambil lah cerita tu dulu. Tapi menunjukkan apa? Menunjukkan maknanya benda tu bukan ada kita nak apa, tapi maknanya benda datang sendiri lah. Tapi yang saya nak ada, tapi tak jumpa. Waktu buat TCMA, Ibn Taymiyah tu, nak tengok sangat Ibn Taymiyah ni. Tapi tak pernah jumpa. Tak pernah bermimpi. Kena kita duduk. Saja.
Assalamualaikum. Salam. Sorry, saya mencelah sikit. Minggu lepas kita go through yang dream vision kan? Dream vision. Minggu ni saya punya ni lah Rosenthal punya ni kan. Minggu ni kita baca ya dream words. Kami punya bahasa Inggeris lah. Tadi saya ada tanya Syekh kita lah, Syekh Farid kita. Apa beza mimpi visi dengan mimpi perkataan ni? Adakah ianya maknanya dream words ni yang Datuk Mut dia apa ya? Dia punya title dia, kami punya dream words. Dia dalam terjemahan Melayu dia tak beza, dia guna mimpi je. Dan Datuk Mut punya title dia apa? Dalam fasal ni dia tak ada title ni. Oh, tak title. Dia hurai tentang benda lain ni, benda mungkin itu faslun. Faslun tu lah 1611 kan? Dia tak ada title. Tak ada lah. Kami di bawah dream words. Dia cipta lah tu. Penterjemah cipta dia punya apa tu. Nanti nak cari dia punya konsep dalam cerita ni. Kan. Jadi dalam apa paragraf yang kita buat minggu lepas, kalau ikut Rosenthal, dia lebih kepada mimpi tapi vision, makna yang boleh kita nampak jugalah. Mungkin nampak tu mungkin tak ada suara tapi tidak sejelas suara lah. Tapi dalam ini dia guna khusus dream words, iaitu dalam bentuk perkataan ataupun ungkapan lah. Dia tak ada satu ungkapan yang sesuai untuk tu dalam sini. Dalam sini ada juga, a man appear to him and say, I am your perfect nature. Mana? Itu ada. Jadi dia rasa dia halusi bahawa dalam apa paragraf-paragraf yang kita baca hari ini merupakan satu subtitle lah. Dia lebih kali ini mendengar ungkapan. Betul lah. Ni ungkapan lah ni. Ungkapan. Tok Mut. Dia kata, Tok Mut, kan Rasulullah kan ada yang bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, ada dalam keadaan dia nampak Jibril kan. Dan ada juga Rasulullah mendengar sahaja kan. Maknanya tak nampak kan. Kan, tak tahulah, bagi saya kata apa beza antara kita mimpi dengan dia peringkat awal dulu. Dia kata dia ada beza. Rasanya dalam karakter ni dia lebih jelas daripada dalam vision. Rasa dalam sebelum ni kita dah bincang kan. Mana kalau nampak gambar itu kena tafsirkan. Tapi dalam huruf dan karakter kata-kata ni tidak perlu kepada pentafsiran. Dia telah mentafsir dirinya sendiri. Itu yang mungkin. Sebab sini dia kata ana tabau katam. Dia ada degree ataupun tahap-tahap atau kelainan dalam menerima. Ini semua macam boleh melihat keadaan masa depan ke semua tu. Ke kelainan sikit. Dia transmission dia tu lebih tu kan. Jadi makna dia ialah yang awal tu dia macam mengenai rasul dan para wali. Daripada yang mungkin yang tadi Tok Mu baca dia daripada dia panggil apa ni Arabnya tu bukan di Quran kan. Ada. Kalimat-kalimat ajam tu. Ini kalimat ni rasanya kalimat berkali Yunani lah kali. Tamaras mana ada bahasa Arab. Tamaras, Bi'dan, Yaswad, Waradas. Boleh ke Tok Bomo ni bukan lah ni, jangan cerita Tok Bomo lah Ana ada post atau forward dalam grup WhatsApp yang ada apa ni
Dr. Basri dan semua tu ada 120 orang dalam tu. Yang nak kongsi tu ialah perbincangan beberapa pengkaji tokoh Muslim juga lah, membicara mengenai Muqaddimah, dan Ibn Khaldun dalam membicara ilmu ghaib dan juga sihir. Dia orang mengatakan Ibn Khaldun ni semua menghadapi zaman dia itu wujud pelbagaian bentuk bomonya apa. Sebab memang amalan dan malah sultan-sultan pun ada mengguna. Itulah nampak di sini macam tu. Seolah dia mewarisi, mungkin ini adalah budaya yang sangat mendalam dalam masyarakat Morocco mungkin ya. Sampai sekarang ni orang Morocco lah yang kuat kata kalau buat bom-bom ni. Macam Harundin pun kata dia pernah terima bom-bom daripada orang Morocco. Untuk duduk di Mesir dulu. Dan memang kalau ikut perbicaraan 3 orang tu, perbualan 3 orang, dia kata memang yang menarik Ibn Khaldun sedang menulis juga konteks zaman dia yang jadi amalan ketika itu. Ada juga malah dia ada satu juga ada juga amalan nak cari dia panggil treasure ni harta karun yang ditinggalkan orang sebelum. Biasanya ada pagar lah ataupun jampi-jampi. Jadi dia kata itu memang dah jadi ketika zaman Ibn Khaldun tu ada, dan malah lebih menjadi bila sultan-sultan mengguna bom-bom, dan memang kalau orang barat pun dia orang ada dia panggil magician, sorcerer ataupun para sihir ni yang duduk keliling di istana tu dan diguna oleh sama ada king ataupun sultan-sultan untuk buat ramalan-ramalan. Jadi mungkin dia mencerminkan juga dan apa yang baik atau yang diterima oleh Islam dan apa yang diamalkan oleh orang ketika itulah, wallahu a'lam. Mana dia bercakap dalam ekosistem yang ada pada waktu itu. Saya ada fikir macam ni, orang duk cerita zaman dulu. Siapa dia tu, orang bacok tu, dia boleh pikul balak. Balak dia boleh pikul. Jadi orang kata orang sekarang ni macam mana tak boleh pikul balak. Saya jawab sekarang ni dah bulldozer ada, tak ada lah orang yang boleh pikul balak tu. Maknanya kekuatan yang Tuhan berikan, dia tidak mesti embodied dalam mana-mana. Di zaman ni dengan hak ni, zaman ni dengan ni, zaman ni dengan ni. Mungkin begitulah. Jadi zaman bulldozer ni tak ada lah orang boleh pikul balak tu sebab tidak ada keperluan. Dan menurut perbincangan dia orang 3 orang, faham seolah-olah jiwa kita ada keupayaan. Jadi mungkin ketika itu benda tu dah digunakan. Ibn Khaldun dalam bahasa translate berkaitan exercise. Dia mengguna dan dilatih dengan zikir, dengan amalan yang Islamik, yang tak Islamik tu dengan amalan apa nak itu tadilah jampi-jampi tadi tu. Jampi dia guna syaitan. Jadi dapatlah kerana ikutnya apa you nak dapatlah. Ya betul. Tapi itu ada dalam ciri diri insan lah, itu yang. Tapi dalam tauhid pun ada tu. Dia ada mukjizat, ada karamah dan ada apa namanya? Salah gitu. Bagi kepada orang yang secara Tuhan kata ambil lah gitu. Jadi ini yang menarik yang Tok Mut sebut juga, bahawa Ibn Khaldun dia melihat secara apa maksudnya objektif lah, bahawa tidak ada yang lebih cenderung yang kita boleh terima, ada yang tak boleh. Betul. Jadi yang tak boleh tu dia dorong oleh syaitan dan benda, tapi yang tapi dalam Islam pun kita akui ada ilmu, ada apa kuasa-kuasa ghaib, ada. Jadi kita pun ada dalam Islam dan kita menerima adanya syaitan semua, dan bagaimana mereka juga boleh, manusia boleh menyeru dan menggunakan kuasa-kuasa ini. Wallahu a'lam. Yang paling hampir. Yang paling hampir dengan kita dalam buku Ulama Semenanjung, Ismail Cik Daud menceritakan Tok Pulai Condong, Haji Abdul Samad. Dia buka pondok di Kelantan pertama daripada petani. Jadi waktu nak buat menara Masjid Pulai Condong tu, dia guna balak.
balak tu dipikul oleh orang ramai. Dengan dia di atas tu. Dan menara tu masih ada tu. Di kampung Pulau Condong. Ya Abdul Samad lah, dia bawa sistem pondok ke Kelantan daripada petani. Dia jadi pelihat kepada Sultan Muhammad yang pertama. Maklumat lah. Zaman kita kecil-kecil tu, bila orang nak usul rumah ke, orang panggil tu duduk atas rumah tu. Okeylah. Saya lihat kan Tok Mot, Ustaz, apa tu, benda pengalaman yang cuba diceritakan oleh Ibn Khaldun adalah daripada budaya ke budaya ada, dia punya budaya ada, kita pun juga ada, tetapi dia boleh explain in the, orang kata, more scientific way lah kot kan. Saya bagi konteks kami lah, konteks saya kan. Datuk nenek cerita tentang macam mana dulu-dulu datuk kita kan. Sebab yang video yang YouTube yang kami send dekat kita punya group itu kan, dia cakap dulu bila orang cuba mencari harta karun kan, dia akan pergi kepada bomo lah kan, macam kita lah. Kalau kita hilang barang kemas, jadi kita siapa curi barang kemas aku, kita akan pergi kepada orang Melayu lah. Orang Melayu akan pergi kepada bomo nak cari siapa ambil, siapa ambil lah, siapa curi. Jadi macam mana saya tak tahulah, dia punya kebarangkalian berjumpa dengan orang yang betul itu betul. Kan? Ini praktis biasa di kalangan kita kan. Betul. Jadi kita sikit-sikit kita pergi kepada bomo lah. Jadinya jadi macam Syekh Farid kata, ini benda ni bukan sesuatu yang kita tidak boleh kita tak boleh percayalah, sebab adanya jin, adanya syaitan memang benar kan, telah pun diakuilah dalam Islam pun, Allah telah mengatakan dalam beberapa surah dalam Al-Quran, maka itu benar. Tapi bagaimana digunakan cara salah atau tak salah di sisi syariah lah kan. Betul ke salah itu adalah pada kita ketika ni, saya rasa dia ceritakan di situ dia menggunakan jin dan syaitan untuk jadi nujum lah, untuk menujuman kan, melihat benda yang tak nampak. Tapi kalau saya pergi kepada YouTube tu, dia kata kalau kita nak bandingkan dengan Nabi dan Rasul-Rasul, selain daripada mukjizat yang dia bagi, diorang ni menyuruh manusia kepada kebenaran kan. Sedangkan misal katalah kalau kita tengok kalau cerita orang putih kan, kita tengok cerita-cerita macam Lord of the Ring kan, sekarang ni mula dia tunjukkan macam mana manusia berinteraksi dengan benda gaib kan. Lepas tu menggunakan benda gaib, sebab biasanya kalau seseorang mencari harta karun memang banyak bahaya. Jadi dia guna benda jin ni untuk mendapat perlindungan. Tu yang tangkai kita pakai kan, yang ikat kat tangan, azimat semua tu kan. Itu syirik kan. Jadi itulah saya, dalam kita punya konteks pun benda ni betul sebenarnya. Okey, betul. Nantilah kita cuba compromise lah dengan apa yang kalau saintis kata dalam atmosfer kita ni ada macam-macam kan, ada kuman, ada apa semua sekali kan, mungkin duk berterbangan. Mungkin kalau Tuhan bagi kita nampak, kita rasa tak larat nak hidup ni. Ada banyak. Tapi kalau di sini kita tambah lagi, bukan saja kuman-kuman dan virus ada, tapi ada jin, syaitan, malaikat, apa semua sekali penuh. Cuma kita tak nampak. Mungkin kerana kita tak nampak itu, kita nampak pokok yang berjirim sapang kita lah. Anak kongsi akhir sekali, sebab dalam perbincangan yang kami rujuk tadi, anak rasa ada satu trend yang sedang berlaku masa kini, bukan saja di sebelah kita tapi di barat pun, iaitu oleh kerana tak boleh menjelaskan apa yang sedang berlaku, ada kecenderungan balik kepada kuasa-kuasa gaib. Balik kepada ialah dia cult ataupun
gerakan-gerakan yang dia guna mother nature ke. Dia ni tak pegang pada Tuhan, tapi dia tapi dia mengatakan ada juga macam konsep malah kembali kepada witchcraft, balik kepada itu di barat. Dia orang pun sedang kembali, dan sebab tu macam Nazri sebut Lord of the Ring, movie pun banyak cerita-cerita. Ya, sekarang ni dah penuh dengan budak-budak tengok menonton. Jadi seolah satu insan tak boleh jawab dan tak pegang pada Islam. Kembali kepada dia guna macam-macam. Satunya sekarang ni dia guna konsep nature lah. Nature tu pada kita sunnatullah, masih Allah, tapi dia orang tu mana kuasa yang melebihi kuasa manusia. Tapi yang satu ialah kembali kepada syaitan, bentuk-bentuk apa yang dia orang tak boleh jelas tapi supernatural tu lah. Jadi kembali pada sekarang ni zombie lah. Okey, kita terus 2611. Summa inna najidu fi naw'il insani ashkhasan yukhbiruna bil kainati qabla wuqu'iha bi tabi'atin fihim yatamayyazu biha sinfuhum an sa'irin nasi wala yarji'una fi dhalika illa sina'atin. Dia kata di kalangan manusia kita ni banyak terdapat juga orang-orang yang dia boleh menceritakan tentang cakrawala, tentang inilah kainat, benar-benar yang alam di sekeliling kita ni sebelum berlaku apa-apa. Mana yang dia nak cerita yang akan berlaku tu dia boleh cerita sekarang. Yatamayyadu biha sinfuhum an sa'irin nas. Ini satu keistimewaan dia berbanding dengan orang lain. Wala yarji'una fi dhalika ila sina'atin, dan tidak sekali-kali berasaskan kepada apa-apa usaha ataupun profession dan sebagainya. Wala yastadilluna alaihi bi athari minan nujum, dan dia pun tidak menggunakan bintang sebagai satu panduan. Wala min ghairiha. Makna yang benar ni terjadi innama najidu madarikuhum fi dhalika bimuqtada fitratihim allati futiru 'alaiha. Ini terjadi dengan kekuatan dan kelebihan semula jadi dalam diri. Maknanya ada setengah manusia itu cukup istimewa dalam ini. Futiru 'alaiha, ya dijadikan begitu. Mithlul arrafin wan nazirina fil ajsami syaffafa, seperti tukang tilik yang menggunakan jirim-jirim yang lembut, macam tilik melalui cermin, tilik melalui air dalam bekas dan sebagainya. Wan nazirina fi qulubil hayawanati wa akbariha wa izamiha, berpandukan kepada organ yang ada dalam binatang itu. Wa ahli zajri fi tayri was seba, melalui sorang-sorang kita dengan burung tu ni burung ni, jadi kita boleh tafsir macam tu. Wa ahli turq bil husa wal hubub, dia gunakan batu-batu kecil dan sebagainya, minal hinta wan nawa. Wa hadhihi kulluha mawjudatun fi alamil insan la yasa'a ahadan juhduha. Ini semuanya ini ada di kalangan alam manusia dan tidak dapat sekali-kali ditolak oleh sesiapa. Mana satu realiti yang terbukti betul. Wala ingkaruha, tak boleh tolak. Wa kadzalikal, ini satu. Orang yang mempunyai keistimewaan yang orang lain tidak ada, dan keistimewaan dia itu secara natural. Wa kadzalikal majani, yang jenis kedua, wa kadzalikal majani yulqa ala alsinatihim kalimat minal ghaibi fayukhbiruna biha. Dia kata ada juga orang gila yang dia dengan tak semena-mena begitu, kan, yulqa, mana dia menerima satu benda yang tanpa diusahakan, dia boleh sebut perkataan dalam alam ghaib yang dia boleh
Mungkinlah kita kata kalau kat Kota Baru tu awal merdeka semua kena. Macam-macam dia sebut, semua jadi ikutan orang. Wa kadzalika an-naimu wal mayyit. Orang tidur dan orang mati juga li awwali mautihi aw naumihi, rupa-rupanya dalam saat pertama kematian dan tidur dia tu yatakallam bil ghaibi. Dia boleh cakap tentang alam ghaib. Wa kadzalika ahlur riyadiyat minal mutasawwifah. Jadi ataupun orang-orang tasawuf yang mempunyai latihan-latihan yang sempurna lah kita katakan, lahum madarikum fil ghaibi ala sabilil karamah. Ini dalam kitab tauhid dia bahagikan ini karamah ma'rufah, maknanya satu anugerah yang diberi oleh Tuhan kepada satu golongan manusia yang tertentu, yang dalam kitab tauhid dia kata ini para aulia. Tapi bagi Ibn Khaldun bukan saja para aulia, orang gila pun boleh karamah semacam itu. Mana Dr. Sabri? Basri tak jumpa ke? Jumpa dah tu. Okey. Tok Mut. Ya. Soalan sikit. Dalam budaya kita kan, budaya kita, manusia ni memang suka dengan benda yang pelik-pelik. Kan? Yang luar biasa, yang jarang berlaku, yang luar biasa lah. Kalau dia tengok seseorang itu mempunyai macam saya punya datuk dululah kan, dia panggil keramat Haji apa katalah Haji Saleh Keramat kan. Itu sama ke? Lebih kurang Kalau dia katalah Haji Saleh Keramat ni masa Jepun masuk, dia boleh berhentikan bot perahu. Dia keramat. Makanya dalam masyarakat Melayu, kalau dianya memiliki suatu yang lebih daripada orang biasa, makanya masyarakat Melayu meletakkan seorang itu tinggi. Bukan sahaja dari segi masyarakat Melayu, tapi dari segi Islam. Kan? Itu saya rasa satu yang tak berapa nak betul. Saya punya pandangan. Betul ke tak tahu lah. Dia betul lah tu. Dia secara yang begitu. Ini tradisi kita lah kan. Tapi kadang-kadang kita punya sanjungan terhadap seseorang itu berasaskan kepada pentafsiran kita yang bias sebenarnya. Ayah saya dulu, dia kata, orang katakan, Tok Guru, dia kata, dia tolong kaki. Tunggul kayu besar tu, boleh tumbang kayu tu. Kemudian dia kata, dia kena tempuh di kereta, tempuh di kereta. Tak tumbang langsung, senyum macam tu. Padahal dia cerita kat kakak saya, dia kata masa tadi, masa ayah duduk tepi jalan tu, ada kereta lalu, dekat sehingga kain ayah ni berkebar-kebar. Dia kata dah Tok Guru kena tepuh di kereta, lepas tu tak gebuh. Kain saja berkebar-kebar. Kemudian saya tanya sendiri, itu betul ke ni masalah tunggu? Dia kata betul lah, aku tolak tu tunggu hok repuk dah. Tapi kebetulan orang tengok, ada orang pun tengok. Dia tak tahu tunggu tu dah repuk dah. Saya rasa kita ada bias dari segi sosiologi kita lah, begitu. Keterlaluan kita bagi markah kepada orang. Mungkin basicnya ada. Tapi mungkin ialah oleh kerana kita rasa terhutang budi atas kehebatan dia, kita macam-macam. Macam sekarang dah kita ramai ke orang taksub pada pemimpin politik, sampai beberapa kali kena ular. Berjuanglah kerana dasar, bukan kerana pemimpin. Tapi tetap lagi orang memuja pemimpin. Sebab tu saya rasa Nabi pada waktu baginda hidup, dia tidak membenarkan orang tulis hadis. Dia kata takut orang keliru mana hadis dan mana Quran. Jadi maknanya saya bimbang takut orang utamakan hadis saya daripada Quran. Sebab fanatik kepada Nabi. Sebab Tuhan kita tak nampak. Mungkin begitulah. Tapi satu fenomena yang tidaklah kata nak
syirik sangat. Maknanya satu pemujaan. Masalah cerdik bodoh lah. Tapi kerana Masalah. Anda lihat kupasan Ibn Khaldun ni, dia trace atau dia rujuk balik kepada zaman sebelum Rasul, zaman Rasul dan sampai ke zaman dia juga tu amalan-amalan yang ada dalam masyarakat. Ya. Itu menarik lah. Betul. Dalam masyarakat kita pun macam Wan Nazir sebut, Ana dia 70-an, Ana masih di sekolah masa tingkatan 5 sebut tu. Ana pun masih ingat kita masa tu gerakkan budi suci lah. Kan? Boleh jampi pukul tanah, orang tanah jatuh. Ya. Dan Ana pergi lihat sendiri. Dia kata Allah. Oh itu. Zaman-zaman tu Ana kata Allah. Tapi sebab Ana dah ikut dah kelas-kelas tafsir, kelasan. Jadi bila tengok tu maka cara melihat mungkin tak sama dengan kawan-kawan lain yang melihat tu lah. Jadi masa tu pun kalau tengok gerakan kita pun amalan-amalan wirid yang bukan kita panggil yang amalan Rasul pun dah termasuk dalam amalan orang Melayu di surau-surau madrasah pun. Jadi kita terfikir betul ke cara ni Rasulullah buat. Jadi anak masa tu dah ikut hadis sahih, persoalkan melihat juga. Jadi kita kata betul lah macam Datuk sebut tu. Bertingkat juga fahaman dan rujukan masyarakat lah. Ya, betul. Saya masa saya muda-muda, okey, saya cerita ni dulu ya. Adalah kawan tu nama dia Sobri Sobri. Jadi kita masa nak mari meeting nak bangunkan Universiti Melaya dengan Akademi Islam tu dalam Puri tu. Duk berbual, dia kata dia menerima daripada Rahman Yaakob satu ilmu. Dia kata kalau dia baca ilmu dia tu orang tak boleh nak pukul dia. Tak boleh nak pukul, tangan tak sampai. Saya ni jenis nakal masa muda-muda tu. Kata try sekali, dia pun baca. Saya pukul lah sekuat hati. Orang tu habis lah muka tu. Dia kata tak. Dia kata tak agak. Dia kata sebenarnya ini dia kena pasal yang tak percaya. Dia kata yang jadi. Kalau yang tak percaya tak jadi, tak sampai tangan tu. Tak apalah kita terima gitu. Tok Mut. Ya. Sebab benda ni adalah apa yang berlaku dalam masyarakat kita kan. Kalau orang sekarang kita boleh just ambil apa amalan Islam yang kita buat sekarang tanpa tanya lah. Tapi macam saya kan, hidup dalam banyak amalan-amalan yang saya persoalkan lah kan. Kita katalah khurafat lah. Kita katalah khurafat, tapi kita tak faham sebab kita lahir bila orang kata Tok Guru tu hebat. Kenapa hebat? Dia boleh buat macam-macam. Dia kebal, dia boleh berhentikan perahu, dia boleh buat apa saja. Bila Jepun datang, Jepun tetap dia punya leher tak lut kan. Dia satu keistimewaan. Jadi orang-orang macam ni, masyarakat dalam sosiologi lah yang Tok Mut cakap, masyarakat meletakkan dia atas sedikit, level yang atas sedikit. Betul. Di antara orang-orang lain, maka apa diajar dikira betul. Kan? Jadinya kita pada ketika itu kita tertanya-tanya, tak tahulah orang lain tak tahu kenapa dia tak tanya, tapi saya bertanya-tanya. Saya tanya, kenapa macam ni kan? Kita dah fikrah kita rasa tak sedap kan? Kenapa kita pakai azimat, lepas tu bila hilang barang kita dulu kan? Mak hilang barang emas dia, kita pergi jumpa bomo ni, kenapa kita buat benda-benda macam ni kan? Jadinya bila kita dah agak masa berlalu, kita carilah kenapa kita kena buat apa kita buat. Saya rasa kan sekarang kita tidak begitu tau. Kita tak soalkan diri kita, apa kita buat sekarang ni betul ke tak? Maknanya apakah apa kita buat sekarang ni betul ke tidak? Sebab apa? Budaya kita ni banyak datang dari yang Hindunya kan, yang pagan, orang putih panggil pagan. Pagan ni ialah perangai yang suka menyembah nature. Maknanya kita kata Datuk nenek saya nak lalu kan, kan? Pokok tu berantu, kalau nak lalu kat pokok tu minta lah baca
Kan? Memang secara fitrahnya manusia ni suka dia mencari-cari Tuhan. Tetapi dah dia bila dia mencari Tuhan, dia cari benda yang dia nampak, kan? Ya. Ya. Sebab tu Berasal pada khayalan dia, daya khayal. Ini impact kepada masyarakat lah. Sebab tu saya bila saya tengok asatiza, ulama-ulama kita dan ulama-ulama Islam nak betulkan itu. Sebab tu saya appreciate. Sebab saya rasa banyak benda-benda yang kita buat tanpa soal diri kita, kan. Jadi itu adalah benda yang saya rasa kena betulkan lah. Wallahualam. Ya, ya. Apa? Tak main nak kata apa tu? Tak? Tak ada. Okey. Jadi kita bagus juga kita bincang sikit-sikit, kan. Wa nahnu al-an natakallamu an hadhihi al-idrakat kullaha. Ini satu kesimpulan dia lah. Sekarang kita bercakap tentang kefahaman-kefahaman semua ni, idrak. Jadi kemampuan untuk apa tu. Wa nabtadi'u minha bil kahanah thumma na'ti 'alaiha wahidatan wahidah ila akhirih. Kita mulakan dengan al-kahanah, kuhuna, dengan apa ni, tukang tilik dan sebagainya. Kemudian lepas ni kita akan satu persatukan. Wa nuqaddimu ala dhalika muqaddimah. Falsafah macam ni. Maknanya untuk memulakan perbicaraan ini, saya nak bagi satu muqaddimah lah. Muqaddimah juga dalam muqaddimah. Dia ni ada muqaddimah dalam muqaddimah dalam muqaddimah macam-macam. Fi anna an-nafs al-insaniyah kaifa tasta'iddu li idrakil ghaibi fi jami'il asnaf allati dzkarnaha. Okey. Saya nak bagi satu muqaddimah ni dalam para berikutnya, bahawa diri manusia itu nak menyatakan bagaimana diri manusia itu bersedia untuk memahami alam ghaib dengan segala jenis yang saya sebutkan tadi. Wa dzalika annaha dzatu ruhaniyatin mawjudatin bil quwwah min baini sa'ir ruhaniyat kama dzakarnahu min qabl. Mana atau yang perkara-perkara ini mempunyai zat kerohanian yang ada, yang eksis dengan mawjudatun bil quwwah. Maknanya dia ada dua ni. Ini kita kena faham dulu. Satu bil quwwah, satu bil fi'li. Bil quwwah ni kuasa yang tersemat di dalam. Mana dia ada. Dia mempunyai daya. Tetapi bila bil fi'li itu, daya itu sudah menjadi sesuatu perbuatan di luar. Itu dia kata mawjudatun bil quwwah, ada dengan secara de facto yang dalam diri manusia itu min baini sa'irin ruhaniyat. Maknanya ada satu zat rohani daripada banyak-banyak zat rohani yang lain itu, ada satu kama dzakarnahu min qabl wa innama takhruju minal quwwati ila al-fi'li bil badan wa ahwalihi. Maka dalam keadaan begitu, maknanya rohani yang ada secara de facto ataupun bukan de facto ni, secara bil quwwah dalam potensi lah. Okey. Potential. Ini istilah maknanya potensi ini kemudiannya telah menjadi satu benda yang real, yang lahir dalam tubuh badan manusia dan sebagainya. Wa hadza amrun mudrikun likulli ahadin. Mana semua orang boleh buat lah. Maknanya kita mempunyai potensinya banyak dalam diri dia. Cuma berbeza. Seorang yang ada potensi seni yang begitu hebat, dia boleh melahirkan hasil seni yang begitu elok tanpa latihan pun ada. Tetapi kalau kiranya potensi tak kuat, tapi kalau ada latihannya kuat, maka dia boleh jadi macam itu juga. Wa hadza amrun mudrikul likul. Ini semua boleh buat orang. Wa kullu ma bil quwwati falahu maddah wa suratun sawwarahu wa suratu hadhihi an-nafs allati biha yatimmu wujuduha huwa ainul idrak wa ta'aqqul. Maknanya gambaran kepada jiwa manusia yang boleh melahirkan
kekuatan potensi tadi ialah dipanggil ainul idrak wa ta'aqqul, artinya iaitu kebolehan memahami dan memikirkan. Kebolehan memahami dan memahamilah idrak ta'aqqul lebih kurang lah. Fahiyatu yadu awalan bil quwwah. Mula-mula sekali dia ada sebagai satu potensi musta'iddatan lil idrak, yang cukup bersedia untuk memahami, wa qabulus suwaril kulliyah wal juz'iyah, dan boleh menerima bentuk-bentuk yang kulli, yang apa ni, yang kulli lah dan juz'i. Summa yatimmu nushu'uha wujuduha bil fi'li bi masahil bal, kemudian dia lahirlah melalui badan kasar, wa ma yu'awwiduha bi wurudi mudrakatiha al mahsusa alaihi, melalui yang dapat dilihat, wa ma tantazi'u min tilkal idrakati min al ma'ani al kulliyah fatata'aqqal fatatimmu dhatuha wa tabqa an-nafsu kal huyuli. Marratan ba'da ukhra hatta yahsul laha al idrak wa ta'aqqul bil fi'li. Maknanya potensi tadi kemudian dia lahir keluar dalam bentuk sekian-sekian, maka benda ni dia bila dia faham dia boleh melahirkan. Marratan ba'da ukhra, sekali lepas sekali. Inilah macam tu Mahathir kata adalah orang dia kata ada kebolehan orang tu, tapi dia kembangkan potensi dia tu, walaupun dia seorang pengukir yang tidak baik, tapi orang Hindu tu dia kata lama-lama dia boleh buat ukiran yang cantik. Sehat dah dia. Isteri saya kata, "Bo ni ingat dia kata tak sihat dah." Okey ni. Fatatimu dhatuha wa tabqa nafs kal huyuli wa suwar mutaaqibatan 'alaiha bil idraki wahidatan ba'da wahidah. Dia ini kadang-kadang ada juga yang ayat-ayat ni kita tak faham, tapi kita cuba bagi pahaman secara umum lah. Dia kata ini berlaku, tetapi dia kata nafs jiwa manusia itu kal huyuli. Dia macam orang tak berapa waras gitu, tak berapa settle. Kal huyuli. Wasuwar muta'aqibah 'alaiha bil idrak wahidah, dan mana gambaran-gambaran itu datang kepada dia dengan secara dia boleh memahami satu persatu. Ini bahasa dia lah. Mungkin saya pun tak berapa faham apa dia nak gambarkan itu. Mungkin saya rasa dia macam apa? Macam Ibn Sayyad dengan Nabi tu. Orang kata Ibn Sayyad tu tak apa betul. Tapi dia boleh tengok benda pelik-pelik. Ibn Sayyad. Ada sebut ni. Contoh lah. Akhir kata dia dajjal lah macam-macam. Oh gitu. Okey lah tu. Okey. Jadi sebagai contoh yang dia kata, walidzalika najidu as-sabiy fi awwal nash'atihi la yaqdiru 'ala al-idrak alladhi laha min dhatiha la binaumin wala bikashfin wala bighairihima. Seorang budak pada awalnya, pada awal perkembangannya, dia tidak mampu untuk memahami apa sesuatu yang ada di hadapan dia. Dalam jaga pun dia tak mampu, dalam tidur pun tak mampu, tidak ada perbezaan. Wa dzalika li'anna surataha allati hiya 'ainu dzatiha wa huwa al-idrak wa ta'aqqul lam tatimmu ba'd. Kerana gambaran, sama ada gambaran yang sebenar ataupun sebagainya, tidak lagi dapat ditanggap oleh kemampuan ataupun kefahaman dalam kepala dia, kerana belum lagi matang, belum tak berkembang lagi. Balam yatim mulaha intiza'ul kulliyat, maka dia pun tak boleh nak hubungi antara satu sama lain. Ini orang psikologi katakan. Dia kata budak-budak ni secara naturalnya dia suka pada benda merah. Api merah, coklat merah, biskut sedap merah. Pada suatu hari itu dia nampak ada merah yang sangat menarik, maka dia pegang. Tiba-tibanya merah ini tidak menyeronokkan kerana ia adalah sebiji lada yang masak ranum.
Maka dia baru mula belajar. Bukan setiap yang merah itu menyenangkan. Tok Mun, Ana Ya. nak cuba secara peribadi nak cuba faham agak menarik dalam bentuk satu penyata seolah satu natural principle mungkin bahawa dalam bahasa Inggeris dia cuba gambarkan kalau tidak ada keupayaan untuk ada persepsi atau tidak ada keupayaan lagi untuk intellectual. Dia kata dengan kita upaya untuk ada persepsi atau boleh intellectualize, dia boleh jadi actual form. Jadi mula kena ada keupayaan untuk persepsi. Ya. Jadi kanak-kanak belum ada lagi persepsi keupayaan itu. Jadi manusia ni bila dia makin dewasa bila ada keupayaan untuk berulang-ulang melihat satu perkara, perkara itu akan jadi materialize, akan jadi betul. nyata. Betul. Jadi oleh kerana deria ataupun keupayaan untuk, jadi kalau kita nak lihat seperti dalam satu line sebelum dia kata sebab kita lihat nak jadi benda tu jadi. Ya, betul. Jadi ana rasa satu prinsipal. Sebab tu kita dalam psikologi pun mengajar, kalau you believe it, it is true. Ya. If you believe it, it is true. Kerana you percaya, maka dia betul lah. Sebab betul pada you. Betul. Jadi ini merupakan satu yang agak menarik dari segi prinsipal Prinsip yang betul. dalam kita nak ajar orang pun. Ya. Hati-hati apa yang anda mimpi atau ingatkan, persepsi atau apa you intellectualize, because what you see in your mind, dan lama-lama dia akan materialize, dia akan jadi. Ya, betul. Tapi itu prinsip umum. Cuma bila dia ambil sampai ke tahap supernatural, you boleh nampak juga benda yang belum jadi lagi. Kerana anda dah ada disiplin tertentu. Kalau yang betul tu ialah disiplin zikir, semua tu Allah akan bagi keupayaan untuk melihat satu yang orang tak nampak. Kalau dia satu lagi, kalau tak pun amal. Sebab tu dia kaitkan dengan budak. Budak tak mungkin, kanak-kanak belum ada lagi keupayaan tu. Ya, betul tu. Satu lagi berkenaan dengan dalam teori motivasi kan. Kalau kita nak capai sesuatu, kita kena ada goal kan? Goal apa kita nak capai. Jadi maknanya kalau kita nak capai, kita boleh visualize benda. Sebab tu kalau diajar macam mana nak set goal kan. Dia kata bayangkan anda telah berada di situ. Dia bagilah kalau katalah you nak kereta. Ada tak kawan-kawan kita tu dia kata saya nak sangatlah kereta Merc. Kawan-kawan kami kan, dia kata saya nak ada kereta Merc kelas E berapa-berapa tu. Betul dia dapat. Sekarang nampak dia dengan bangganya kan, dia drive kereta besar, rumah besar. Makanya betul, maknanya kita put aside lah apa dia nak dalam kehidupan dunia ni kan. Tetapi maknanya kalau kita set satu apa yang kita nak, lepas tu benda ni kita akan corakkan dalam pemikiran kita, dia jadi kukuh. Dan dia ni memang ke arah kat situ. Sebab tu dia ajar macam teori-teori yang kami belah-belah kami lah, teori motivasi semua ni kan. Betul. Dia kata you just visualization kan. Visualize that you dah yang mudah visualization tu pun impian lah. Anda impian lah, iyalah. Anda impikan, maka akan dapat lah. Jadi daripada tunggu kita mimpi kan, kita create that mimpi. Betul. Sebab tu dah kata baru ni saya sebutkan, anda adalah apa yang anda fikirkan. Betul. Kan? Jadi nak balik pada dunia falsafah ni, Plato dia kata sebelum daripada kita dapat melahirkan dalam alam visual ini, sebenarnya gambaran tu dah ada dalam kepala kita. Orang yang tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang kursi yang akan dia buat, maka kursi itu tak jadi. Sebab gambaran itu tak ada dalam kepala dia. Ada? Tuan Datuk, istilahnya ialah vision. Vision, Vision tu dari perkataan istilah visual. Boleh gambarkan, boleh nampak. Sebab tu orang yang boleh lihat ke masa depan, dia nampak gambaran.
Betul. Lagi Itu. nyata, boleh rasa, boleh nampak, boleh bau. Kadang tu hakikat berlaku. Sebab tu anak kadang guna Rasul turun, Rasulullah kata Rasulullah mimpi tapak kaki Bilal dalam syurga. Jadi sampai ke tahap itu makna dia. Tapi itu makna dia keupayaan kita untuk jadi balik pada Ibn Khaldun ni tak mungkin bayi-bayi ada itu sebab dia belum ada lagi keupayaan itu. Allah. Betul. Betul, betul. Malah tukar-tukar rumah yang mahal pun dia cekok pinggan, dia kata cukuplah kayu banyak ni untuk buat rumah sekian-sekian. Itu kerana dia dapat digambarkan dalam dunia yang nyata. Okey. Thumma idza tammat dzataha thumma idza tammat dzatuha bil fi'li hasala laha ma damat ma'al badani nau'ani min al idrak. Dia kata kemudian apabila yang dalam gambaran itu, maka dia boleh melahirkan tamat bil fi'li hasalalaha, selagi manusia ni ada dua, iaitu minal idrak, cara memahami. Idrakun bi alatil jismi tuaddihi ilaiha al madarikul badaniyah. Satu, idrak, kefahaman yang berasaskan kepada alat-alat tubuh manusia yang boleh melaksanakan kepahaman itu. Wa idrakum bidzatiha min ghairi wasitatin, dan idrakuz zat yang tanpa menggunakan orang tengah. Wa hiya mahjubatun inna anhu bil inghimas fil badani wal hawasi wa bishawaghilha. Dia kata idrak yang pertama itu ialah yang lahir lah, tak ada masalah. Idrak yang kedua ni dia boleh berfungsi tanpa memerlukan pihak tengah untuk dia berfungsi. Tetapi idrak yang kedua ni duduk di patat di bawah dasar. Di dasar. Allah. Tu anak saya marah tu apa ni. Dasar dia kata tapi oleh kerana kita ni sibuk dengan benda-benda lahir ni, maka idrak yang kebolehan memahami yang lebih independen tadi itu, dia terlindung, tertutup dan tidak dipergunakan. Fatartabi hijabul badan lahzatan. Innama bil khasiyati allati hiya lil insani ala al-itlaq, tapi maknanya sifat-sifat khusus yang ada pada manusia, مثل النوم أو بالخاصية الموجودة لبعض البشر مثل الكهنة والطرق أو الرياضة مثل أهل الكشف من الصوفية فتلتفت حينئذ إلى الذوات التي فوقها من الملأ لما بين أفقها وفقهم من الاتصال في الوجود كما قررنا. Tetapi dia kata oleh kerana manusia itu ada ciri-ciri dia boleh tidur, ataupun ada satu sifat yang lain, dia boleh menilik, ataupun cara-cara dia buat exercise sepertilah orang tasawuf dan sebagainya, maka dia boleh menembusi alam yang satu lagi itu kepada al-malak, alam malakut dan sebagainya, lima baina ufuqiha wa faqahum min al-ittisal fil wujud, maka dia boleh ada jalan untuk dia berhubung kama qararna. Itu yang saya katakan tadi. Dia kata wa tilkal zawati ruhaniyah wa hiya idraku mahdin wa uqulin bil fi'li wa fiha suwarul mawjudat wa haqa'iqha kama marra fatajalla fiha syai'un min tilka suwar wa taqtabisu minha uluman wa rubbama dufi'at tilka suwar al-mudrikati ila al-khayali fayasrifuha fil qawali bi'aini. Maknanya benda ni, kuatul idrak ini, kekuatan memahami ini, dia kata sifatnya ruhaniyah, sifatnya keruhanian. Dia kata satu daya kefahaman yang bil fa'li,
yang boleh lahir keluar itu, dan dalam dia tu ada gambaran-gambaran benda alam nyata dan hakikat alam nyata itu sebagaimana dia kata kita terangkan tadi, fa yatajalla fiha syai'un min tilka suwar, maka lahirlah sebahagian daripada gambaran alam nyata tu, waqta tabisu minha uluman, maka lahirlah dia mencedok daripada gambaran itu, lahirlah ilmu-ilmu. Wa rubbama dufi'at tilka suwar al-mudrika al-khayali fa yasrifuha fil qawalib. Kalau kadang-kadang dia kata gambar-gambar itu dia datang dalam bentuk khayalan, gambaran, maka dia boleh menggambarkan, visualizekan dalam satu acuan yang tertentulah kita katakan. Kemudian panca indera ni akan boleh rujuk pada acuan itu, maka dia boleh melakukan benda yang mengikut acuan itu. Imma mujarradan aw fi qawalibihi fatukhbiru bihi ataupun dalam acuan dia. Hadha huwa syarh isti'dad an-nafs li hadha al-idrak al-ghaibi wal narja'. Ini adalah huraian tentang bagaimana jiwa itu mempunyai kesediaan untuk memahami alam ghaib. Ini cerita tentang takdilah orang yang pertama tadi, Al-Kahana. Dia mukadimah dia tadilah. Bagaimana diri manusia itu mempunyai kesediaan untuk memahami alam ghaib yang kita nyatakan tadi. Itu dia punya pendahuluan di situ. Jadi kalau kita ni panjang lagi ni, macam mana ni? 1 jam dah. 1 jam dah kita berbincang pula lah. Letih. Okey. Saya tak tahan dah. Kuliah 40 minit lah. Okey. Student penat tak buat. Saya kuliah masa saya buat kuliah untuk pelajar MA 3 jam. 2 jam. Tak apa, okey. Jadi kita ambil Dr. Basri, takut lupa ni. Wa amman naziruna fil ajsami syaffafa. Baik Datuk. Saya nak tanya satu. Apa dia? Ya, dalam realiti lah. Macam ahli-ahli sokan dia kata semua orang ada potensi. Kemudian orang yang buat latihan kuat-kuat, dia jadilah juhan dunia, badminton ke apa. Ada kaitan ke dengan apa yang kita bincang? Jadi mimpi ni yang dalam realiti lah. Yang benda fizikal lah. Fizikal. Jadi dia kena ada semangat juga nak dapat benda tu. Anda lihat perbincangan Ibn Khaldun dalam bab ini keseluruhannya. Kita kebetulan bincang ilmu ghaib ketika ni, tapi keseluruhan dia panggil apa, bab ke-6 ni ialah soal keupayaan manusia. Jadi sebab tu yang anda kaitkan tadi sebagai satu prinsip universal, bukan saja kepada alam ghaib, tapi dalam yang tidak ghaib pun, kalau kita nak mencipta satu kecemerlangan, kita kena latih juga. Betul. Minda persepsi kita bahawa kita boleh capai benda tu. Jadi kena ada dalam keupayaan kita. Boleh melihat, boleh merasa. So semua world class punya atlet memang dilatih begitu. Betul. Dia kena nampak dia dah dapat tu. Dan dia boleh materialize, boleh menjadi nyata. Wallahualam. Betul. Ada satu dulu, bila ahli sokan atlet kita selalu kecundang di akhir. Maka ada satu kenyataan mengatakan bahawa orang kita ni dia punya psikologi mudah tergugat. Dia tidak kebal, Mana dia pergi situ dia menggelabah, dia apa semua sekali. Sebab belum mencapai satu tahap kekuatan di mana dia boleh bertahan dalam situasi yang kritikal. Macam juga kalau, sebab itulah mungkinlah juga. Sebab itulah orang barat tak bagi kuasa nuklear ni kepada orang Asia.
Orang Asia ni kira nak berdeh lah. Hancurlah dunia ni kata dia lah. Mana tak tahan dari segi apa semua sekali. Jadi kalau kata yang ahli sukan tu macam itulah. Sebagaimana kita nak terbang di alam tinggi, di alam gaib dengan menggunakan kekuatan manusia yang manusia, begitu juga manusia kalau daya fizikal dia. Apa dia tu bunyi orang nak cakap tu? Saya nak tambah sikit. Dia sendiri kau Firaun ni. Saya baca buku waktu sampai di Mesir tu. Mula-mula sampai tu waktu buku Arab ada Milghat, diterjem pada buku orang Jerman. Dia kata kekuatan dunia sekarang berada di barat. Sebab ada teknologi. Tapi dia kata sumber manusia ramai di timur. Jadi dari buku tidak satu kesimpulan. Satu masa dia kata timur akan menguasai dunia. Sebab pada masa itu dunia timur akan dapat juga teknologi barat ni. Pada masa itu orang timur akan maju. Ya, sudah sampai masa sekarang. Wallahualam. Pergi duduk di IY tu boleh setengah jam duduk cokor. Cuba bandingkan dia punya produk. Dia boleh jual. Ni pen saya ni. Ni. 30 sen. 2 minggu tak habis lagi menulis. 30 sen. Jadi kalau beli produk-produk tempatan ke, produk daripada Europe ke, mana boleh dengan plastik cantiknya, dengan apa-apa. Jadi kalau dari segini saja, saya ni lah kalau saya selalu kalau pergi ke apa tu, masuk kita duk tengok dia punya harga-harga tu apa tu? LED lampu LED betul. Maknanya ekonomi barat akan runtuh oleh kerana serangan harga sahaja. Kemudian dia ada lagi produk-produk biasa dah. Dia jual juga DIY. Dia produk dia cat DIY. Mana kalau kita banding, jauhnya dia punya harga. Jadi penguasaan teknologi ni yang kita Naji kan. Dah dia pergi mana-mana, Zealand, Australia dengan prototype kereta dia. Jadi baru ni sebelum pergi Australia tu kan, dia balik Australia. Dia sudah di hire oleh orang Cina untuk nak copy asal projek Mahathir yang terbengkalai, nak copy kekuatan teknologi kita. Sekarang ni boleh Cina. Tak tahulah kereta mana nak tubik. Jadi itulah masalahnya mungkin. Tapi mengapa Indonesia tu lambat sikit? Tu tak tahulah. Ada kata 5 tahun lagi China, Amerika, Indonesia, India, Indonesia. Kerana ramainya rakyat. Sebab katalah Indonesia sekarang ni, dia cipta selipar kata. Dan rakyat dia, setiap orang beli selipar satu seorang. Berapa dia punya kemasukan. Sebab tu ada rasa ketakutan, tak lama lagi rakyat Malaysia akan pergi jadi buruh di Indonesia. Sekarang ni pun ramai engineer kita jadi buruh driver di Korea dan sebagainya. Kita gila-gila lah. Minggu lepas kan, Jokowi dah sini Malaysia kan. Ya. Saya nak cerita sikit lah tentang saya work dengan universiti tau. Kami satu daripada projek ialah kami bantu Asnaf lah untuk memperkasakan mereka lah untuk supaya diorang ni naik sikit dalam segi ekonomi lah. Jadi kita bagi dia kemahiran supaya dia boleh buat extra income ya, extra duit lebih pendapatan daripada kemahiran yang dia ada. Jadinya bila kita work dengan universiti pun business faculty lah, dia akan buatlah kursus dia macam mana nak mengajar entrepreneur. Dia orang jadi entrepreneur. Tetapi sebenarnya kami juga buat sendiri, yang ada side tak buat. Jadi dia ada grup-grup. Rupa-rupanya
orang kata apa, set kami panggil asnaf lah ya, sebab golongan yang kita ke orang yang tak berapa, orang kata apa, tak bernasib baik macam kita lah. Golongan asnaf ni, dia orang cerita sesama dia tentang smart selling, smart marketing. Jadi kita universiti tak sampai situ lagi. Kan kita baru nak ajar orang entrepreneur dengan kita punya define konsep lah. Kan? Jadinya kita begitu di belakang, diorang begitu di depan, and then kita nak ajar diorang. Sedangkan diorang tak guna duit, tak guna apa, kelas tak guna apa. Diorang belajar sama-sama diorang. Kita habis bajet banyak ke mana? Kita nak ajar, kita kata entrepreneur. Sedangkan saya rasa kalau kita nak mengajar diorang, bukan entrepreneur lah, mendapat pendapatan daripada kemahiran diorang, boleh je belajar daripada cikgu jahit tu sendiri. Kan diorang memang dalam bidang itu kan. Jadi tidak ada perlunya profesor yang mengajar macam mana nak jadi entrepreneur. Lagipun dia dah kata, profesor tu dia pernah ke berniaga? Dia orang kaya. Dan itulah aibnya birokrasi dalam pentadbiran negara. Jadi saya rasa lambat kita lambat untuk melihat apa yang diperlukan oleh masyarakat di bawah. Jadi betul lah. Orang Kelantan kata birokrasi kita tu dah bonok. Betul. Orang Ganu panggil bolok. Bolok. Jadi nak rungkai balik juga Allah. Itu susah tu. Saya rasa mungkin idea mengalihkan tapak ibu negara. Mungkin idea macam itulah. Dulu bila kita nak pindah daripada KL pergi ke Putrajaya macam tu lah. Sekarang ni yang Jokowi nak bawa dekat dengan kita di apa tu. Jadi nak alih daripada bonok Jakarta tu, mana kalau dekat dia Jakarta tak boleh buat apa lah. Ana Datuk dengan Ustaz, Ana cara peribadi duk tengok apa yang kita namakan pioneer ataupun pengusaha ataupun usahawan, mana yang bersedia untuk mengambil cuba benda baru. Atau dapat pengalaman ataupun orang yang pioneering, yang peneroka. Saya rasa dalam sejarah pun kena ada peneroka lah yang balik pada orang India dan bangsa bukan British. Yang kaya di Britain ialah pendatang. Betul. Jadi mungkin kalau kita balik pada sejarah Islam pun, mana dia jiwa sedia untuk nak jadi pejuang, sedia untuk hijrah, sedia untuk. Jadi dalam istilah moden dalam corporate organisasi ini kita panggil kena jadi agile company. Company yang sedia eksperimen, kalau buat salah cepat belajar apa betul dan cuba balik. Jadi kena ada upayaan untuk eksperimen, sedia berani untuk nak cuba, pergi dapat saran, dapat pengalaman, buat muhasabah, ambil pengajaran, cuba benda lain. Jadi kepayaan tu kena ada dalam zaman yang kita hadapi sekarang. Jadi dinamakan agile company. Dan menerima hakikat kegagalan itu bukan makna gagal, tapi pengejaran. Ya, betul. Menarik konsep tu. Tapi kalau kita balik dalam sirah pun memang begitulah. Kena menghadapi hakikat Allah akan uji. Betul. Kalau nak tingkat iman, tak boleh duduk. Kalau selagi kita tak pecah yang berhadapan, kita tak boleh pergi lah. Tadi pagi tadi dengar taklimat daripada syarikat Atomi. Dia ceritakan mengapa dia tak serupa syarikat-syarikat lain. Kerana dia semua idea baru dan dia mencuba baru kan. Jadi nampaklah bagaimana mungkin kekuatan Korea itu. Jadi saya hubungi itulah.
mana Korea pun walaupun sudah muncul sebagai kekuatan, tapi mungkin dia lebih kekuatan lagi lah. Jadi kita ni dalam negara kita, orang kita, kalau kita mula dengan jual pisang goreng, ini nak merepek dah ni, mula jual pisang goreng, dia tidak meneruka. Dia, Anda tengok sekarang ni perbincangan dia ialah kenapa negara macam Malaysia dan banyak negara Southeast Asia satu ketika tu jadi developing country, banyak kemajuan ekonomi. Kemudian kita masuk dan dia kata middle income trap. Jadi kita masih lagi tak dapat keluar daripada kekangan di mana nilai kita pada contohnya designer kepada inovasi belum lagi ada. Jadi kita hanya manufacturing. Jadi sebab itu dia akan sekat sikit, kita kena pindah kepada high income. Kalau jadi macam Korea semua ni dia dah dapat keluar daripada middle income pada high income. Jadi dia bukan kita panggil consumerist, dia pencipta. Dia innovate. Dia macam Japan, Korea, Singapura. Dulu dia macam kita pun duk naik. Malaysia dah tersangkut dalam kategori middle income, tak dapat keluar. Indonesia boleh nampak boleh keluar. Boleh dah nampaknya. Vietnam dah mula ni. Jadi lama-lama kita dah sibuk menilai. Kita dah sibuk dan selagi mana pimpinan tapi banyak juga teori kata caranya ialah kerajaan tak dalam macam Korea semua tu dia tak boleh bentuk cara lama di mana dia nak kuasai sangat. Dia kena jadi partner ataupun bekerja untuk supaya orang-orang kita lebih boleh inovasi, lebih boleh pencipta. Jadi hanya dengan cara itulah. Sebab tu soalan dia apakah macam China pun sekarang dibicara dah sampai mungkin kepada middle income, melainkanlah China kena lebih relax sikit dari segi authoritarian ya. Sikit bukan demokrasi tapi lebih ada. Jadi tapi sejak zaman pimpinan China baru ni dia dah mula buka China tu dan mendengar pada golongan muda. Jadi dia dah sedia sikit membuka daripada cara lama. Tapi China ni sejarah tamadun dia pun kita tak boleh permudah. Dia punya komunisme tu tak sama dengan Rusia ke berlainan. Tamadun Cina lama dan mereka pernah. Jadi sebab tu dia lihatkan Indonesia macam Ustaz kami sebutlah. Indonesia, India ni macam kita juga bawah British tapi dia tak berjaya untuk demokrasi dalam bentuk yang betul. Wallahu a'lam. Itulah yang Nigeria yang Ghana pun tak boleh naik ke British juga. Di Indonesia pun sejak dia orang keluar dia panggil zaman mereka independence yang kali kedua ataupun mereka lepas daripada Soeharto tu nampak lebih terbuka. Yalah. Saya dengar pagi tadi berita TV Arab Saudi pulihkan hubungan balik dia dengan Thailand. Dan pelaburan dia sudah pergi ke Thailand, bukan lagi ke Malaysia. Bahrain lebih suka pergi ke Vietnam dan melabur di sana, tidak di Malaysia. Sebab di Malaysia ni rasuah terlalu besar. Ada cerita. Dan dalam sistem pendidikan kita pasal saya salah, orang kata pasal dia kita mengajar anak-anak satu saja betul, yang lain salah. Dalam pendidikan ni mungkin satu betul, dua betul, tiga betul. Jadi konsep pendidikan asas dalam didik kita ni macam mana ni nak betulkan pokok pendakwah yang bila Bismillahirrahmanirrahim tu salah lalu. Ya betul. Jadi maknanya Ustaz Kamil kita buat soalan periksa kan, bukan ABC, bukan satu yang betul kan. Kita kena buat mana dua antara dua yang betul ataupun berapa tiga di antara lima yang betul. Kan kita punya assessment pun kita kena revise dan kita kena redesign balik. Kan
kita nak menunjuk bahawa bukan satu je yang betul, banyak lagi yang betul sebenarnya. Kita ada choices kan. Saya nak buat satu eksperimen. Cucu saya nombor 2 dah. Dia sudah tulis sebuah cerita nenek dengan kucing dan saya cetak lah. Dia masuk satu kursus bayar RM130. Jadi cikgu cetak buku tu dah kejual. Kita nak ajak. Nama buku tu? Nenek dengan kucing apa tu. Cucu dia nombor 2. Dia menceritakan benda real tu atau nenek cerita saya lah. Asal saya duki tu. Jadi satu buku. Jual. Maknanya fiction ke ataupun fiction lah. Ya. Dia cerita apa saya tengok lah. Dia pegang kucing. Kemudian nenek tak suka. Macam ada lah. Saya pun tak baca lagi. Datuk, Ana ada beberapa ketika Ana duk bagi tahu pendapat Ana lah. Ana kata kita tidak sangat banyak corporate Malaysia yang nampak kononnya berjaya dan yang terbaik. Tapi kita tak encourage pembangunan orang kita untuk jadi expert. Kita masih kepergantungan kepada penasihat-penasihat luar. Kita kecenderungan menggunakan konsultan Mat Saleh lebih daripada membina. Sebab kita mungkin tak sampai level macam konsultan luar, tapi siapa lagi nak bentuk kalau tak kita sendiri. Jadi budaya tu belum ada tapi di negara-negara yang maju dia letak nilai tinggi kepada designer, pencipta, pereka, karyawan. Kerana kita perlu orang yang boleh pencipta, inovasi semua tu diletak nilai tinggi dan dibayar tinggi. Betul. Dan sistem mereka tu membudaya dan develop, membangunkan orang itu. Daripada keluar universiti terus masuk dan dibagi pendedahan luar negara tu balik boleh cipta benda. Kita lebih mengongkong dan tidak sangat. Jadi orang kita bukan tak cerdik, tapi dalam sistem ini saya rasa kita punya metodologi pendidikan, kita punya falsafah pendidikan, metodologi pendidikan kan. Sebab kita banyak teacher centered kan. Maknanya murid-murid kena dengar kata cikgu. Sebab cikgu semuanya betul kan. Kita tak pernah kata, okey Man, kenapa langit biru? Kita tanya. Kan biarlah jawapan dia tak betul ke apa kan, tapi maknanya menggalakkan murid-murid kita berfikir dan mereka participate di dalam memberi jawapan. Lepas itu kita bercambah. Jadi budaya ini tidak berlaku di kalangan kita daripada budak-budak kecil. Sebab saya tengok kan dia ada gap tau antara kita dengan budak-budak kita dengan cucu kita dengan anak kita kan. Jadi kan hari tu saya masuklah YouTube, saya tengok orang Yahudi macam mana seorang Yahudi tu menjadi Islam. Dia kata kan, saya ni mak bapak saya sibuk lah, dia American Yahudi, Jews kan. Dia kata kebanyakan masa saya dengan nenek saya ni lelaki saya dapat pengetahuan berkenaan dengan nabi-nabi lah kan, dipanggil Jesus lah, dipanggil nabi-nabi Nuh semua tu kan, daripada nenek dia. Jadi dia kata the only ways I got to know about kitab dia ialah through my grandmother. Jadi di situ dia wujudlah satu pengetahuan, ingin mengetahui lebih mendalam. Jadi dia mendalami agama dia tak puas hati dan mendalami agama Islam, akhirnya dia menjumpa kebenaran. Jadi ini macam kita kan, saya ni untuk diri saya jugalah, apa peranan kita sebagai datuk dan nenek? Kan, adakah kita setakat setakat main-main, ataupun maknanya kita kena ambil peranan yang lebih ni lah sikit. Betul. Serius sikit dalam mendidik
anak generasi. We are talking about generasi masa depan. Yalah, betul. Kan? Bukan kata cucu kita atau cucu siapa kan. Jadi kalau benda ni kita tak wujud, kita tidak mula start dengan diri kita, makanya kita akan this budaya yang macam ni akan bersambung semua sampai kita dia akan mengekalkan tradisi yang dapuk lah. Itulah masalah masyarakat kita. Jadi kalau saya dengan Ustaz Nia ni, apa lagi orang dalam bidang agama, susah kita nak upgrade dia punya cara berfikir, cara bertindak, imbangkan antara mempersalahkan orang lain dengan menganjurkan benda yang alternatif. Susah. Tapi apa nak buat? Sebab kita dalam sekular kan, gimana kita meletakkan agama, siapa dalam bidang agama. Jadi kita tak bercampur sangat. Kalau kita buat program pun kita begitu asing tau. Yalah, betul. Kita begitu silo antara orang yang sekular dengan orang yang ada agama. Sangat silo. Sangat silo ya. Kan? Malah kita tak boleh bercakap macam ni. Kalau nak bercakap kita kita pun macam saya pun rasa hati-hati tau. Jangan. Nanti kita kena cakui dia orang jatuh untuk kita. Jadi selama-lamanya kita tidak akan bercakap. Anda rasa dia punya suasana yang dihadapi sekarang ni berbeza 5-10 tahun dulu sebab perubahan berlaku dia panggil disruptive, perubahan yang terlalu cepat. Bukan saja cepat tapi dia macam COVID-19 dia ganggu dia ataupun dia mengganggu sehingga apa yang kelaziman dah tak jadi lazim. Jadi rasa masa inilah maka orang pendidikan agama pun kena berperanan dalam suasana di mana tidak kelaziman. Jadi dia kena faqih. Tak cukup hanya faham Quran, sunnah, syariah, tapi faqih dengan keadaan. Kena cari benda lain lah. Kita bincang sekarang ni macam mana orang boleh buat hati daripada genetik, daripada ditanamkan hati dalam babi, kemudian diterjemahkan. Benda tu dah jadi kenyataan. Dan kadar perubahan tu lebih pantas dengan adanya intelligence dengan jadi apakah didikan agama kita dalam menghadapi cabaran yang begini. Jadi kita fatwa mungkin kena keupayaan untuk teliti. Sedangkan syariah tu memang bersifat murunah, sifat relevan, tapi kalau tak boleh menangani, anda rasa sukar juga. Jadi akan jadi macam Pak Tok Mut sebutlah, bila berhadapan jadi orang yang mendirikan agama akan hanya pertahankan apa yang dia rasa dia jadi sebabkan tak macam orang kata ini tak relevan ataupun tak sama. Akhir sekali mengkafirkan orang. Jadi cabaran pada dua-dua lah, termasuk yang didikan moden yang terpisah daripada agama. Kita pun sedih juga macam mana. Apa jawapan Islam? Wallahu a'lam. Betul. Okey, kita sambung minggu depan pula. InsyaAllah. Ataupun ada ni, mana Fir'aun ni nak kata apa kata ada? Siapa dia bawa tubik gambar Tun Anhamun ni banyak minggu dah. Datuk, nak bagi satu input ya. Rupanya terjemahan Rosenthal ni, anda ada ikut terjemahan Datuk dia baca tadi. Dia Ibn Khaldun guna tajuk fasa-fasa ya kan? Ya. Tadi kita masuk. Tapi Rosenthal ni dia bagi subtitle. Jadi macam agak menarik. Mungkin dia baca beberapa paragraf yang diguna tajuk fasa tu masih fasa, tapi dia bagi satu subtitle. Dia tu agak menarik lah. Makna itu kreativiti dia. Kita bagusnya. Jadi anak saya jadi kita faham dari sini lebih jelas. Lepas tu dia tahu di mana nak potong, di mana nak sambung, itu dia
dia apa teradjust balik apa semua. Jadi dia guna sikit dia punya own intuition. Ya. Jalannya tu semua sama, cuma cara dia. Betul. Tapi yang anda baca yang Indonesia punya ni, yang baru ni, dialah masih lagi boleh. Yalah, banyak lagi lah kita kena tengok dari segi quality. Betul. Kena perbaiki. Saya lihat macam ni tau. Mungkin juga Tok Mut Ustaz mungkin juga cara bahasa Arab tidak memerlukan cara dia orang fahami ataupun cara menulis tak macam kita dalam bahasa Inggeris. Tidak memerlukan satu yang kata title categorization kan. Dari tak tahulah saya. Tak juga orang zaman dulu, tapi sekarang ni dah okey. Dah kalau penulisan baru okey dah. Sebenarnya Ibn Khaldun tulis tu dia tulis title fasa kan? Ya, ya. Jadi di sini di sini dalam Rosenthal fasa juga. Ya. Tapi dia tak tulis hanya fasa. Dia bagi satu title. Tak mirip yang mencerminkan apa fasa tu. Ya, betul. Jadi sebab tu anak masukkan bila anak tengok Ustaz Tok Mut baca tadi, Tok Mut hanya baca fasa. Tapi di sini dia akan bagi contohnya macam dream vision. Ya. Hak tu tak ada dalam teks asal tu. Dia yang buat khulasah. Kemudian yang baru kita habis ni, dia tajukkan the different kind of supernatural perception. Yang mula tadi kan. Ya, jadi dia mula masa dia merangkumkan, dia cuba menceritakan maka apa yang Datuk sebutkan rumusan dia kata, dia cuba ulangi balik apakah persepsi ilmu mughaib yang berbeza tadi. Ya. Kalau anda ingat dalam asal dia hanya tulis fasal. Ya, betul. Betul itu dia lah. Yang DBP itu pun dia ikut Rosenthal. Dia tiru Rosenthal. Dia terjemah pada Rosenthal. Tiru sekatu tapi lah. Tapi konten sebenarnya dia tak tiru juga. Tak tepat. Tak tepat. Jadi mungkin juga bahasa Datuk. Bahasa yang boleh yang ada sikit upayaan nak terjemah dekat dengan bahasa Arab ni, mungkin bahasa yang agak maju sikit, bahasa Inggeris ketika itu lah. Ya, betul. Bahasa kita belum ada sebab tak sampai boleh halusi yang dekat terjemahan. Wallahu a'lam. Menulis lebih mudah daripada menterjemah. Okeylah InsyaAllah kita tak nak hujan kan. InsyaAllah kita minggu depan lah pula Okey tak meh. Sehat-sehatlah, lebih pertama sehatlah insya-Allah. Okey. Dan kita dipuji oleh beberapa orang lah yang melihat menonton. Mereka beri dorongan kita meneruskan. Yalah. Kalau tak baca lagu ni, dia pun tak baca. Kita pun tak baca. Nak berkawan juga. Okey lah. Okey. InsyaAllah. Terima kasih. Sama.